Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Saya adalah Cikgu Firdaus, saya Pro at Mad Academy. Hari ni kita nak cerita pasal, of course, pasal autism and parents sekali lagi. Alright. Pasal apa hari ni ya? Okey, hari ni kita cerita pasal duhai parents, janganlah terlalu menggelabah. Dia punya tajuk pelik hari ni kan. Okey, menggelabah. Kan maksud apa? Panik kan? Panik dalam bahasa Inggeris, panik okay, dalam bahasa Melayu menggelabah ke? Kan? Okey, baik. Dia begini. Alright, bila kita sebenarnya saya nampak beberapa perkara yang berlaku dalam situasi semasa lah. Okey, of course pasal autism sekarang ni dia sedang berkembang. Okey, parents sedang menerima maklumat banyak di internet dan juga persekitaran tentang autism ni dah mula makin, kita panggil apa, kesedaran tentang autism ni dah makin meningkat, dan akhirnya setiap parent ramai yang dah mula tahu autism ni apa. Okey, tapi ada juga tak kurang juga yang jenis menggelabah, kan, panik apabila dia nampak bahawa anak dia ada ciri-ciri autism, padahal anak dia baru setahun. Kan, baru setahun setengah kan. Jadi dia nampak macam anak dia ni ada ciri-ciri autis. Tapi sebenarnya boleh jadi tidak. Okey, jadi bila bawa ke hospital, okey, bawa jumpa doktor, dan doktor pun beritahu mungkin ada ciri autism. Kita dah mula menggelabah lah kan, nak cari treatment ke apa ke, nak cari ubat ke. Jangan menggelabah tuan-tuan perempuan sekalian. Autism ni dia tak akan hilang forever and ever. Okey, dia akan ada selama-lamanya bersama dengan anak kita. Jadi jangan kita menggelabah ayam sangat. Kan? Autism tu akan kekal kat situ. Faham Apa yang kita perlu buat adalah kita just begini, just take calm and cool, relax. Okey, kalau kita nampak anak kita tu dari awal tu masa umur 2 tahun, kita dah nampak ada ciri-ciri autism. Okey, actually sebenarnya ciri-ciri ini boleh berlaku pada semua orang. Mungkin perkembangan minda dan otak setiap orang tu berbeza-beza. Okey, mungkin masa kecil tu nampak ada ciri autism, dan lama kelamaan dia makin lama makin okey kan. So it's not the autism. Kan? Itu bukan autism. Jadi that's why bila kita pergi jumpa doktor pada umur yang terlalu awal, maksudnya macam 2 tahun ke bawah kan, sebenarnya doktor tak boleh nak diagnose lagi terlalu awal, sebab perubahan tu boleh berlaku bila-bila masa saja, dalam masa 6 bulan, dalam masa setahun. That's why kalau kita perasan, untuk jumpa doktor pakar ni dia ada period time yang agak lama sebenarnya. Itu kita memang nak cepat. Kita nak cepat, kalau boleh hari tu pergi jumpa doktor, hari tu nak diagnose. Kan? Sebenarnya dia ada prosedur dan caranya. So kita kena follow benda tu. Jadi apa yang saya nak pesan pada parents sekalian, please tenang, keep calm. Keep calm, and then just perhatikan anak. Kalau ada ciri autism, sila take note. Ini benda penting yang saya nak share pada kawan-kawan sekalian, bahawa take note, buat nota. Kan, berapa tarikh sekian-sekian, kan, buat macam diary lah. Kan, ini saya pun buat juga. Mungkin macam masa Yusof sebelum ni, kita buat catatan. Okey, apa perilaku pelik yang sepatutnya pada umur itu dia dah dapat apa, tapi dia ni tak dapat apa lagi. Apa sebenarnya perilaku pelik yang dia buat? Okey, yang kita rasa itu bukan normal punya budak-budak buat. Itu kita kena catat. Okey, jadi catatan kita tu memang akan sangat membantu diagnosis doktor apabila kita jumpa doktor di kemudian hari ya. Okey, macam anak saya Yusof, saya nampak eye contact dia adalah masa dia kecil lagi, masa dia umur dalam 1 tahun lebih. Dekat 2 tahun tu saya dah mula jumpa doktor, dan doktor kata dalam masa umur dia 3 tahun nanti jumpa balik semula untuk kita buat analisis untuk buat diagnosis macam mana. Jadi sepanjang period time tu saya akan perhati, kita akan tengok apa perilaku dia, apa perilaku pelik kita catat. Kan, dengan catatan itulah yang akan membantu diagnosis doktor tu berlaku. Faham ke? Sebab kalau kita tak catat,
kita akan pergi jumpa doktor dengan kosong. Bila tangan kosong, kita akan cerita apa yang kita ingat je. Kan? Bila cerita yang kita ingat, memang boleh jadi diagnosis doktor tu susah untuk dapat ketepatan dia tu. Kan, walaupun sebenarnya doktor tu memang pakar dan memang dia tahu, tapi boleh jadi penceritaan kita tu tidak lengkap, menyebabkan diagnosis tu adalah kurang tepat. Kan? Jadi bantulah doktor-doktor untuk membuat diagnosis dengan lebih accurate. Faham ke? Faham kan? Okey, insyaAllah. Jadi kita jangan menggelabah sangat masa awal-awal ni. Relax, just cool. Tapi catat benda-benda yang awak rasa pelik. Okey, itu saja sebenarnya tindakan yang perlu buat. Dan jika didiagnosis the autism, dapatkanlah kad OKU secepat mungkin. Okey, dan mesti bersabar. Sebab anda akan belajar bersabar sepanjang membesarkan anak autism anda. Don't worry. Kan? Jahat pula aku cakap macam tu kan, tapi nak buat macam mana? That's hakikat dia. Kan? So apa yang saya boleh pesan di sini adalah please keep calm, just tenang. Kalau anak kita tu autism atau tidak, it's happen, itu berlaku, dan autism tu tak akan hilang selama-lamanya dalam diri anak kita. So apa yang kita nak buat adalah, kalau didiagnose sebagai autism, kita bersedia dan kita buat sesuatu supaya kita boleh kurangkan dia punya kesan. Bukan nama kesannya, kita apa? Kita boleh buat training awal, latihan awal, supaya dia dapat dilatih dengan cepat. Kan, bila masa kecil ni, orang kata apa? Peribahasa orang Melayu, melentur buluh biarlah dari rebunya. Kan? So itu saja daripada saya. Semoga perkongsian itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.